السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita dapat duduk dalam majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada masa yang singkat ini, kita dapat amalkan dalam kehidupan kita dan sampaikan kepada orang lain. Baik, kita sambung bacaan kitab Idaman Penuntut, muka surat 8. Iaitu kita sedang membincangkan mengenai air yang suci pada dirinya tidak boleh menyucikan benda yang lain. Air yang suci pada dirinya tidak boleh menyucikan benda yang lain. Maksudnya tidak sah diperbuat bersuci dengannya, iaitu disebut air musta'mal. Itu kita dah baca. Dan kita juga telah membincangkan mengenai perubahan secara andaian. Dan yang dimaksudkan dengan perubahan secara andaian itu ialah air yang suci, air mutlak yang tidak cukup 2 qullah, masuk di dalamnya sesuatu bahan yang sama sifatnya dengan air. Seperti air putih, air mutlak masuk di dalamnya sebotol air mawar, ataupun sukatan yang tertentu lah, 1 tutup botol ke 2 tutup botol ke. Maka pada penglihatan mata kita memang air itu tak berubah, tetapi boleh jadi ada perubahan secara andaian. Dan saya telah terangkan juga apa maksud perubahan secara andaian, iaitu kita perlu buat, nak tahu adakah ia berubah atau tidak, kita perlu buat eksperimen. Perlu itu maksudnya bukan wajib lah. Kalau nak tahu, caranya buat eksperimen. Tetapi memadai kita buat anggaran saja. Dan dia berlaku juga apabila kita mandi wajib. Umpamanya mandi bukan daripada pancur air, bahkan kita mandi daripada baldi. Kita letak baldi di sebelah kita dan kita pakai gayung, kita mandi wajib. Maka daripada basuhan air mandian wajib itu yang dia masuk semula ke dalam bekas. Air yang telah digunakan untuk basuhan wajib, sama ada wudu ataupun mandi, air itu namanya air musta'mal. Air musta'mal ini beza dengan air mutlak dari segi hukum sahaja, sifatnya sama. Jadi air musta'mal bila bercampur dengan air mutlak yang kurang daripada 2 qullah, maka pada zahirnya memang tidak berlaku perubahan, tetapi mungkin berlaku perubahan secara andaian. Jadi macam mana nak tahu? Caranya sama juga macam kes air mawar tadi. Caranya ialah dengan dibuat eksperimen. Contohnya kita menggunakan 1 baldi yang sederhana lah. Kita mandi 1 baldi yang sederhana saiznya. Kita dah guna segayung 2, dah kurang sikit. Kemudian kita perasan dah tengah-tengah mandi, kita perasan adalah anggarannya, kita kata 1 tapak tangan air. Kalau dikumpulkan yang mercik-recik ke dalam baldi itu 1 tapak tangan. Jadi 1 tapak tangan air musta'mal yang masuk ke dalam baldi air mutlak tadi, kalaulah diandaikan ianya adalah sesuatu yang lain,
yang tak sama sifatnya dengan air, tak sama rasanya, tak sama baunya, tak sama warnanya. Kalaulah banyak tu yang masuk, berubah tak? Kalau berubah, bermakna beberapa titisan air mustakmal yang masuk tadi itu sebenarnya mengubahkan air sebenarnya. Itu dipanggil perubahan secara andaian. Jadi kita jangan ambil enteng perkara ini. Jadi sepatutnya kalau kita mandi daripada air daripada kolah yang kecil. Yang kat rumah kadang-kadang ada setengah rumah dia ada kolah 3 segi kecil tu. Itu rasanya tak cukup 2 kolah. Rasanya tak cukup 2 kolah. Apatah lagi kalau pakai baldi, lagi tak cukup. Jadi kita jauhkan sikit daripada badan kita, jauhkan sikit. Jadi bila nak guna, kita ulurkan tangan, cedok, kita basuh jauh-jauh sikit. Sebenarnya kalau merecik sekadar 4-5 titik memang tak ada masalah. Air sebaldi penuh merecik masuk 4-5 titik memang tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau agak banyak, kita perlu hati-hatilah. Kita perlu hati-hati. Ditakuti sebenarnya berlaku perubahan. Tapi perubahan itu memang tak akan dilihat oleh mata kasar, sebab memang yang masuk dalam air mutlak itu air mustakmal. Air mustakmal sama sifatnya dengan air mutlak dari segi bau, rasa dan warna. Dia beza hukum saja. Tapi kalaulah dibuat eksperimen, boleh jadi sebenarnya ada perubahan. Baik. Jadi air mustakmal, okey, kalaulah satu baldi air, ataupun kita kata setengah baldi air, masuk di dalam setengah baldi air itu satu gayung air mustakmal. Banyak tu gayung. Memang dia sengaja kumpul. Dia ambil wuduk, ditadah air wuduk dia. Ditadah. Ataupun dia ambil wuduk daripada baldi, dia celup tangan dia dalam baldi tu. Maknanya air itu jadi mustakmal. Dia masukkan air mustakmal satu setengah baldi tu dalam kolam kecil rumah dia tu, kolah kecil yang 3 segi tu. Dalam kolah tu ada air mutlak setengah, dicampur dengan setengah baldi air mustakmal. Apa hukum air dalam kolah yang kecil tadi tu? Kebanyakannya kalau kita tanya nanti dia kata namanya mustakmal. Sebenarnya namanya bukan mustakmal. Namanya ialah air yang berubah. Air mustakmal definisinya air yang sedikit yang digunakan untuk basuhan wajib atau membasuh wuduk yang wajib, mandi yang wajib atau basuhan najis. Itu saja. Jadi kalau air mutlak dicampur dengan air mustakmal, memang ramai orang akan kata, oh air itu jadi mustakmal lah. Oh tidak, sebenarnya tidak. Sebenarnya air itu bukan nama mustakmal. Kita perlu tengok adakah campuran air mustakmal ke dalam air mutlak itu banyak ataupun sikit. Kalau banyak sehingga boleh mengubahkan secara andaian, maka air yang telah dicampur itu kita panggil air yang telah berubah. Hukumnya suci tetapi tidak menyucikan. Okay. Sebaliknya jika bercampur dengan suatu benda yang suci, ini cerita apa ni? Yang sedikit dan berubahnya sedikit sehingga tidak hilang nama air. Air 1 jak, air mutlak lah 1 jak. Memang kita nak sediakan air kosong untuk tamu kita. Dia minta air kosong, kita sediakan air 1 jak. Kemudian tertumpah sikit beberapa butir Milo. Beberapa butir saja, tertumpah sikit. Memang kita bertujuan nak bagi dia air kosong. Tak apalah, tertumpah beberapa butir itu pun dia ada sekejap kesan ni betul hilang. Dia punya warna coklat tu pun dah hilang. Maka air itu sebenarnya masih lagi mutlak. Tiba-tiba kita perlukan air nak berwuduk, boleh ambil air tadi, tak ada masalah. Walaupun telah terjatuh beberapa butir Milo dalam tu, tak ada masalah. Tidak mengubahkan hukum air tersebut.
seperti bercampur dengan cecair yang sama sifatnya dengan air, maka air itu masih suci lagi menyucikan lain. Katanya pada pendapat saya, air paip yang kita ni, pengarang kitab Idaman Penuntut ni, Haji Abdul Ghani ni, pada pendapat saya, air paip yang kita gunakan sekarang, yang mana telah bercampur dengan klorin, termasuk dalam golongan air ini, iaitu air yang suci lagi menyucikan. Okey. Kecualilah kalau klorin tu terlampau kuat. Memang sampai rasa lah. Biasanya tak ada sampai begitu. Kan? Biasanya kalau di kolam-kolam mandi tu dia letak diletak klorin, dia tak akan bagi kita mandi. Memang memudaratkan. Kemudian dia dah pusing berapa kali air tu, rasa pun dah tak ada, memang bau ada tinggal lah tapi rasa dah tak ada. Bau tu, kesan bau tu ada sikit-sikit, maka air itu sebenarnya adalah air yang mutlak. Demikian jua suci lagi menyucikan air yang bercampur dengan sesuatu benda suci yang beku atau berasing, yakni mujawir, seperti gaharu, minyak makan dan sebagainya. Contohnya kita masukkan kayu. Kita masukkan kayu sugi. Kita rendam dalam air. Dia punya jirim dia tak pecah lah. Tak pecah. Gini je. Dan lepas kita keluarkan kayu sugi tu, kita dapati ada perubahan. Perubahan itu tidak memudaratkan hukum air itu. Kerana yang bercampur dengannya ialah bukan benda larut, tetapi benda yang beku ataupun pepejat. Seperti itu juga air yang, dia kata walaupun kayu gaharu, kita masukkan kayu gaharu, air itu jadi mungkin wangi. Tidak memudaratkan, air itu masih lagi mutlak. Kerana kayu itu bukan benda, kalau dalam istilah fiqahnya dipanggil mujawir. Dia hanya berjiran dengan air itu, dia tak masuk. Dia bukan mukhalid, dia bukan larut di dalam air tersebut. Seperti itu juga air yang berubah sebab bercampur dengan sesuatu benda yang tak dapat dielak daripadanya, seperti tanah, lumut dan tempat ia bertakung dan mengalir. Air itu berubah disebabkan warna tanah tu. Tanah tu warna merah, jadi air tu warna merah. Tanah tu warna perang, air tu warna perang. Macam air gambut. Di tanah gambut, air dia perang-perang macam Nescafe O. Ataupun disebabkan lumut. Kalau di Bangladesh tu banyak kolam-kolam hijau. Kolam tu dah kelihatan seperti warna hijau sebab lumut yang tebal. Tapi kalau kita ambil, jernih lah. Tapi kalau kita pandang tu memang hijau. Okey, sebabkan warna takungan itu. Jadi air itu adalah suci. Dan juga air yang berubah dengan sebab lama bertakung juga tidak ada masalah. Masih lagi suci, lagi menyucikan. Mungkin ada surau lama ditinggalkan, tak dipakai lagi sebab ada surau baru, ada masjid. Jadi air dalam kolah dia tak ada najis, tak ada apa, tapi dah berubah bau sebab dah lama ditinggalkan. Adakah air itu tidak suci? Tidak, air itu masih suci lagi menyucikan. Seterusnya bahagian keempat, air yang kena najis disebut sebagai mutanajjis, iaitu air yang termasuk atau jatuh ke dalamnya najis. Air yang termasuk atau jatuh ke dalamnya najis. Itu dipanggil air mutanajjis, atau sesuatu yang kena najis. Air najis tak masuk dalam dia tapi kena najis. Contohnya di sini ada najis. Di sini ada setumpuk air. Ni ada kipas. Kipas ni dia tolak air tu pun dia bergerak kan. Bila hujung dia bersentuhan dengan najis, maka jadi mutanajjis lah air tersebut. Kerana air yang setumpuk ni dia tak cukup 2 kolah. Air yang tak cukup 2 kolah kena saja najis walaupun tak berubah, hukumnya adalah mutanajjis. Okey. Padahal air itu tak sampai 2 kolah, lebih kurang 13 tin minyak tanah. Dulu kita ada tin minyak tanah yang besar, tin biskut tu kan. Ataupun 230 liter, sama ada berubah atau tidak.
Air yang sikit kalau terkena najis atau jatuh najis di dalamnya, sama ada berubah atau tidak, hukum air itu mutanajis, tidak suci dan tidak menyucikan benda yang lain. Tapi jangan risau, air mustakmal, air mutanajis ni masih boleh diuruskan. Macam tadi itu air satu jug penuh, masuk tak cicak. Kita lupa nak tutup, masuk tak cicak dalam tu, so mutanajis. Kita buang tak cicak tu, kita campur dalam kolah besar. Selesai, air itu jadi suci balik. Air itu hukumnya adalah suci balik. Dan begitu juga dengan air mustakmal. Bukan kata air mustakmal bila dah jadi mustakmal kita mesti buang dia, kita mesti tak boleh guna dah. Boleh lagi digunakan dengan cara kita jadikan dia mutlak balik. Kita campurkan dia dengan air mutlak yang banyak, maka dia akan jadi air mutlak balik. Begitu juga dengan air mutanajis, air kena najis. Dengan syarat bila kita campur dengan air yang banyak tu, perubahan najis pada air tadi dah tak ada, maka air itu akan dikira mutlak balik. Tidak termasuk dalam golongan ini maksudnya golongan air mutanajis. Tak termasuk dalam golongan ini jika terjatuh ke dalam air itu najis yang dikecualikan. Kita ada najis-najis yang dikecualikan. Maksudnya kalau najis itu jatuh dalam air yang sedikit pun, air itu tidak menjadi bernajis. Umpama bangkai binatang yang tiada berdarah mengalir ketika dikoyakkan. Kalau kita koyakkan satu kaki dia, tak ada darah mengalir banyak macam binatang-binatang yang besar. Ini binatang-binatang kecil lah, seperti lalat, kumbang, kalajengking, lipas, cicak dan sebagainya. Kita buat air, jatuh dalam tu cicak dah mati. Kita keluarkan cicak tu, air itu masih lagi suci. Air itu masih lagi suci. Tapi syaratnya bukan dicampak dengan perbuatan, bukan sengaja campak, jatuh sendiri. Dan tiada mengubahkan air tersebut. Kalau sampai mengubahkan banyak bangkai itu, maka hukumnya bernajis. Demikian juga tiada dihukumkan najis air atau benda-benda yang cair dengan sebab masuk najis yang halus yang tiada nampak dilihat oleh mata yang sederhana. Antara benda-benda yang dikecualikan ialah najis yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Macam mana kita tahu kalau tak dapat lihat? Lalat dia hinggap pada najis, sudah pasti melekat pada kakinya itu najis. Tapi najis tu terlampau sedikit sehingga kalau kita nak tengok memang tak nampak. Nak tengok dengan mata kasar memang tak nampak. Jadi kalau dihinggap pada air, dihinggap pada baju kita nak cari pun tak nampak ada ke najis tu, tak ada. Tapi kewujudannya pasti ada sebab dia hinggap pada najis. Maka najis itu dimaafkan sekalipun dari najis mughallazah sekalipun. Tak ada masalah. Dihinggap pada tahi anjing, kemudian dihinggap pada air, dihinggap pada badan kita, maka najis-najis itu dimaafkan, tak ada masalah. Adapun air yang banyak, yakni 2 kolah atau lebih, tidak menjadi mutanajis dengan sebab masuk ke dalamnya benda yang najis, melainkan jika berubah bau, rasa dan warna. Itu jelaslah. Bab-bab najis ni saya rasa tak payah lama-lama sangat. Ini semua benda-benda yang biasalah. Yang dikatakan air 2 kolah itu ialah sebanyak lebih kurang 52 gallon atau 13 tin minyak tanah atau 230 liter. Kita pakai liter lah, senang. Atau jika dalam sebuah tangki 4 persegi, luasnya 23 inci lebar, 23 inci dalam, lebih kurang. Atau jika dalam sebuah tangki bulat, lebarnya 19 inci dan dalamnya 46 inci, lebih kurang. Okey. Kalau dalam kitab Arab dia tulis banyak lagi. Ini bekas petak dengan bekas bulat. Arab kita ada bekas, dalam kitab-kitab Arab dia tulis bekas 3 segi. Bekas 3 segi. Okey. Jadi sebenarnya kesimpulan dia, kalau kita tengok mazhab-mazhab dalam mazhab-mazhab fiqh ini, para ulama berbeza pendapat.
peringkat pertama, ada tak perbezaan antara air sedikit dan air banyak dari segi hukum menjadi najis atau tidak? Ada mazhab yang kata tak ada beza. Seperti mazhab Maliki. Dia kata bila air itu masuk najis, tengoklah. Kalau air itu berubah dengan sebab najis tu, najislah air itu. Kalau tak berubah, tak najis. Dia tak kira air itu sikit ke banyak. Bagi dia tak ada beza sikit ke banyak. Jadi ada mazhab-mazhab yang membezakan antara sedikit dan banyak, seperti mazhab kita dan mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mereka bezakan. Kemudian kita dengan mazhab Hanafi pula berbeza. Mazhab Hanafi kata cara dia nak ukur sikit banyak, dia ada cara dia. Kita nak ukur sikit banyak, kita ada cara kita. Iaitu kalau 2 kolah ke atas, banyak. Kalau tak sampai 2 kolah, sikit. Itu kita punya ukuran berdasarkan dalil-dalil kita lah. Mereka ada dalil-dalil mereka. Baik. Najis dan cara menyucinya. Kalau, satu perkara. Kalau kita tengok air itu, kita rasa banyak dah. Kalau dalam kitab ni dia bagi ukuran yang pakai tangan punya. Yang ni inci, kalau kita pergi mana-mana, tak bawa pula tali tape, kita pun dah lama tak main dengan tali tape, kita pun tak ingat. 23 inci ni panjang mana dah, kita pun tak ingat. Jadi dalam kitab kata kita pakai ukuran tangan. Itu kalau bekas petak 1 hasta 4 jari. Bekas petak samalah, 1 hasta 4 jari lebar, panjang dan dalam. Itulah 2 kolah. 1 hasta lebar, panjang dan dalam. Itulah 2 kolah. Okey. Tajuk baru, najis dan cara menyucinya. Jadi kita bila cerita pasal air, dalam bahagian air ni ada air mutanajis, maka kita perlu kenal najis itu apa. Kita perlu kenal apakah itu najis. Jadi sebelum kita pergi kepada persoalan, ustaz ni kena basuh ke tak kena basuh? Tanya dulu, kena apa? Kena hingus. Hingus najis ke tidak? Tak tahu. Tak tahu. Jadi tak tahu. Itu jadi payahlah. Jadi kalau dia tahu hingus itu tidak najis, maka dia tak tanyalah kena basuh ke tidak. Kalau yang kena pakaian itu memang najis, baru tanya kena basuh ke tidak. Kerana dia ada step kedua, najis itu dimaafkan ke tidak. Kalau najis itu dimaafkan, tak payah basuh, boleh terus bawa semayang. Kalau najis itu tidak dimaafkan, kena basuh. Jadi perlu kenal najis. Kemudian nanti dalam pembahagian najis, kita cerita najis yang dimaafkan, najis yang tidak dimaafkan. Dan najis tu kalau dimaafkan di mana? Ada najis dimaafkan pada pakaian, maksudnya boleh buat semayang. Tapi najis tu tak dimaafkan kalau kena air. Seperti contohnya darah. Darah kita sendiri yang sedikit. Kita nak datang masjid tadi, terlanggar bucu mana-mana, darah. Darah tu kita dah mungkin, yalah, kat masjid, kat surau kan, kita nak cari mana penampal tu kan. Plus tu kita nak cari kat mana. Jadi kita membasuh-basuh gitu je lah. Jadi mungkin terkena mana-mana bahagian pakaian kita, dia tak dapat dielakkan, kena sikit. Jadi najis itu, darah itu asalnya najis, tapi oleh kerana darah itu darah kita sendiri dan sedikit, maka dimaafkan. So bila dimaafkan, tak perlu basuh. Tengok imam baju najis ni, tak sah sembahyang kita ni, dimaafkan, tak ada masalah. Tapi kalau kuantiti darah yang sama, kalau dia jatuh dalam air yang sedikit, maka air itu hukumnya najis. Walaupun darah kita dan walaupun kita sendiri nak minum air itu, tak boleh, najis. Jadi ada najis yang dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada pakaian. Ada yang dimaafkan pada air, contohnya macam bangkai cicak tadi jatuh dalam air, dengan syarat bukan kita campakkan dan tak berubah, air itu tak najis. Tapi kalau bangkai cicak tu dalam poket kita, kita bawa semayang, pas semayang tengok, ada bangkai cicak lah, tak perasan, maka kena ulang balik semayang. Kerana bangkai cicak itu adalah najis. Dia hanya dimaafkan pada air, bukan tak najis, dimaafkan pada air. Baik, ini definisi najis. Tiap-tiap benda yang cair atau lembut yang keluar dari dubur atau kubul.
Sesuatu yang keluar daripada dubur atau kubul yang ianya bersifat lembik dan mengotorkan, hukumnya najis. Kalau keras tengok, hukumnya lain. Tiap-tiap benda yang cair atau lembut yang keluar dari dubur kemaluan belakang atau kubul, hukumnya najis, melainkan mani. Melainkan mani orang itu sendiri. Itu dia punya definisi lengkap dia lah. Oh, maknanya boleh keluar daripada diri seseorang itu air mani orang lain? Boleh. Maknanya kalau keluar daripada diri seseorang itu air mani orang lain, maka dia tidak wajib mandi, tetapi wuduknya batal. Okey, ini kita cerita tentang najis, dan benda ini juga yang membatalkan wuduk. Apa sahaja yang keluar daripada kemaluan depan dan belakang, sama ada suci ataupun najis, benda yang biasa atau benda yang tak biasa, membatalkan wuduk kecuali mani. Kecuali mani orang itu sendiri. Itu nanti dibincangkan di dalam perkara-perkara yang menyebabkan batal wuduk. Jadi mani ini tak najis. Mengikut mazhab kita, mani tak najis. Mengikut mazhab Hanafi, mani itu najis. Mengikut mazhab Hanafi, mani najis. Mengikut mazhab kita, mani tak najis. Sama ada air mani manusia atau air mani binatang, tak najis. Binatang mana? Binatang yang lain daripada anjing dan babi atau anak daripada keduanya. Anak daripada keduanya bukan anjing dan babi ke? Bukan. Yang dimaksudkan dengan anak daripada keduanya itu anjing yang berkelamin dengan babi. Katakanlah kalau ada. Jadi anak yang lahir itu hukumnya sama. Atau anak salah satu dari keduanya dikacukkan dengan binatang yang lain sekalipun binatang itu suci. Umpamanya anjing dengan kambing, umpamanya lah, kalau berlaku. Jadi anak yang lahir itu air maninya najis. Dalam fiqh ini kita ada satu kaedah namanya kaedah anak. Apa maksud kaedah anak? Anak ni dia ikut bapa, kita panggil bapa lah. Dia ikut bapa ataupun mak dia di dalam beberapa perkara, dia ikut yang mana? Anak kepada pasangan Muslim dan bukan Muslim. Boleh ke Muslim kahwin dengan bukan Muslim? Boleh. Lelaki Islam kahwin dengan wanita ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani, ada syaratnya, boleh. Tapi kalau wanita Islam kahwin dengan lelaki ahli kitab, tak boleh. Itu yang orang Kristian, orang Kristian, orang Yahudi, mereka tak puas hati. Mereka tanya dengan ulama Islam, kenapa orang lelaki Islam kamu boleh kahwin dengan wanita kami, tetapi lelaki kami tak boleh kahwin dengan wanita kamu? Ulama ni jawab, Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani nama dia. Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Dia satu orang ulama yang hebat, pakar usul, pakar fiqah. Dia kata, kerana kami beriman dengan Nabi kamu. Kalau kamu beriman dengan Nabi kami akan kahwinkan anak perempuan kami dengan lelaki kamu. Itu jawapan dia. Orang Yahudi, orang Nasrani percaya Allah, tapi mereka tak terima Nabi SAW. Mereka tak terima Nabi Muhammad. Yahudi kata kami Musa, Daud, kami tak terima Muhammad. Orang Kristian kata kami Nabi kami, yang masih kata Nabi lah, yang kata Isa tu Tuhan tu dah cerita lain tu. Kami beriman dengan Isa, Muhammad kami tak terima. Mereka beriman dengan Allah, mereka tak seperti penyembah berhala, mereka beriman dengan Allah, cuma mereka tak percaya dengan Nabi SAW. Sehingga ulama kata kalau orang Yahudi, orang Kristian, mereka azan. Azan mereka tidak sah, tetapi dengan azan itu dia jadi Islam. Sebab dalam azan itu ada asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan azan dia tak sah. Maksudnya kalau dia azan masjid surau mana, kena ulang balik azan tu tak kira. Tetapi dengan azan tu dia jadi Islam. Jadi kalau orang lelaki Islam, mak dia tak Islam, mak dia ahli kitab. Ulama letakkan syarat sebab memang ada risiko pada anak. Dan ini yang berlaku di Amerika Selatan. Ustaz saya ada seorang tu dia pergi berdakwah ke sana, ke Brazil, Argentina. Jumpa banyak keluarga sana yang datuk nenek moyang dia adalah orang Arab. Mereka berhijrah ke negara-negara sana untuk cari rezeki. Tapi syarat nak dapat pemastautin kena kahwin dengan wanita tempatan. Wanita tempatan bukan Islam. Dia sibuk dengan cari dunia dia. Yang didik anak dia ialah isteri dia. Jadi isteri bukan Islam, isteri akan didik anak ikut agama dia. Bawa pergi gereja, bawa pergi kuil Yahudi, kita panggil kuil, bawa pergi kuil Yahudi. Maka bukan kata cucu dia, anak dia pun dah tak kenal Islam dah. Jadi ulama letak syarat, ada syarat nak boleh kahwin dengan wanita ahli kitab. Jadi kalau anak hasil daripada pasangan laki Islam dengan wanita ahli kitab, anak itu hukumnya apa? Hukumnya Islam. Okey, kalau kaedah anak ni termasuklah binatang, manusia atau binatang, kaedah anak. Kalau binatang yang boleh dimakan kacuk dengan binatang yang tak boleh dimakan, anak tu tak boleh dimakan. Diikut belah yang tak boleh makan, tak kira lah mak ke ayah dia. Diikut gitu. Kalau salah satu mak bapak dia tu binatang najis seperti anjing ataupun babi, satu lagi binatang yang tak najis, maka anak itu hukumnya hukum ikut yang bernajis. Dia dipanggil kaedah anak. Dalam fiqh ada kaedah anak. Walaupun dikira babi, dikira tak sah. Tidaklah termasuk di dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras. Keras ni seperti biji-bijian yang sekiranya ditanam ia tumbuh. Contohnya ialah daripada najis itu kita tengok ada biji soya. Dia makan soya ke apa ke. Soya tu sekiranya ditanam masih soya. Kopi. Kita ada kopi musang. Kopi musang, kopi apa tu kan. Jadi apakah hukum benda tu? Benda tu hukumnya adalah mutanajis, bukan najis. Dia keluar daripada najis dia. Benda tu kalau ditanam masih tumbuh. Bermakna dia hanya lalu sahaja dalam badan binatang tu. Dia tidak berlaku proses istihalah, tak berubah. Dia keluar tu bukan sekadar bentuk asal, memang kalau tanam masih tumbuh lagi. Maka hukumnya adalah seperti benda mutanajis sahaja, bukan najis. Demikian juga cacing, hukumnya tiada najis. Cacing bukan binatang yang bernajis. Jadi kalau katakan ada yang budak-budak biasa, budak-budak kena cacing, jadi keluar daripada punggung itu najis, keluar cacing saja. Jadi cacing itu tidak najis. Kalau pada cacing itu ada melekat najis, maka cacing itu mutanajis lah. Tapi cacing bukan benda binatang boleh makan. Cacing tu binatang satu binatang boleh makan, binatang tak boleh makan. Binatang tak boleh makan. Binatang yang boleh makan tu pastilah binatang tu suci. Binatang yang tak boleh makan ni ada binatang yang suci, ada binatang yang tidak suci. Binatang yang tidak suci hanya anjing dan babi saja, yang lain semua binatang yang suci. Maksud binatang itu suci, tidak najis, ialah kalau kita sentuh dia, basah ke kering ke, tidak najis. Kita sentuh kucing, sentuh apa lagi, keldai tak boleh makan, tapi dia binatang yang suci, bukan najis. Ya, jadi yang basah tu apa? Kita persoalkan yang basah tu apa? Kalau benda basah tu, lendir tu najislah yang basah tu. Cacing tu sendiri adalah binatang yang suci, maksudnya kalau sentuh dia saja tak ada apa-apa. Macam tu juga dengan ulat sampah. Kita kemas dapur kita mungkin dah lama tinggal ke, ada ulat sampah. Ulat sampah merayap-rayap, nak kena basuh ke dapur ni. Ulat sampah tu sendiri tidak najis. Kalau dia membawa bersamanya
najis dalam sampah tu, maka sampahlah tempat yang najislah tempat yang dia lalu tu. Tapi kalau dia tidak membawa bersamanya najis, maka jawapannya tidak najis, tidak perlu dibasuh. .34 saat lagi ya pertanyaan. Kita berhenti sini dulu. Ha. 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 Nah, dia dalam ayam ni dia ada beberapa isu lah, tapi loceng dah bunyi dah ni. Loceng dah bunyi, menandakan kelas dah habis. Boleh lagi ke nak azan dah? Nak azan dah Tapi ayam ni dia, kalau situasi ni tanya ni, ayam ni ada beberapa isu lah. Dia bukan satu isu, beberapa isu. Masuk dalam benda tu hukumnya jadi bangkai ke tidak, tengok. Nanti kita ceritakan minggu ketiga insya-Allah taala. Dan seperti biasa kita teruskan sumbangan untuk madrasah Ustaz Fadli Al-Yamani. InsyaAllah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.